Bismillahirrahmanirrahim. Naidah Usulul Fiqh SYD 20403 Al-Muhadir Al-Ustaz Hasanuddin bin Muhammad. Saya Nur Azaliyah bin ayat 57. Ar-ra'yu al-awwal laysa fil af'al sifat bisababiha. Pandangan yang pertama, tidak ada perbuatan iaitu sifat baik dan buruk terjadi dengan sebabnya. Kedua, meminta perbuatan apa sahaja yang menjadi baik pada talabul al-kaf dan meminta untuk menahan daripada berlakunya keburukan. Ar-ra'yu al-sani, berdasarkan perbuatan baik dan buruk yang digambarkan adalah dengan sendirinya. Yang kedua, al-aqlu yumkinuhu al-istiqlal bifahmi qabla wuru' al-syar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Husna binti Abu Qasim. Alhamdulillah, kita sambung dengan minhajatul fi ta'lif. Terdapat dua tariqah. Yang pertama tariqah mutakallimin, yang kedua tariqah al-hanafiyah. Tariqah mutakallimin yang terdiri daripada ahli kalam dan diikuti dengan Mu'tazilah, Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, Ahli-Sunnah. Dan keadaan ini ia tidak menyokong fiqh penulisan mazhab mereka dan ia bebas daripada cabang-cabang fiqh dalam perbahasan cabang-cabang fiqh. Yang kedua tariqah al-Hanafiyah, mereka terdiri daripada mazhab Hanafi, yang mana mereka menukilkan kaedah-kaedah fiqh daripada imam mazhab mereka dan mereka menghubungkaitkan antara usul fiqh dengan cabang-cabang fiqh. Mahkum fiqh iaitu perbuatan dipertanggungjawabkan ke atas mukallaf. Ada tiga syarat taklif. Yang pertama makluman, iaitu mukallaf mestilah tahu dengan jelas perbuatan yang dilaksanakan itu sehingga ia dapat menggambarkan niat pelaksanaannya itu. Yang kedua al-qudrah, iaitu perbuatan itu mestilah di bawah kemampuan mukallaf sama ada melakukan atau meninggalkannya. Di sini terdapat ada pembahasan mustahil, iaitu pertama mustahil zati, iaitu akan menggambarkan mustahil bagi mukallaf itu untuk melakukan suatu perbuatan itu. Yang kedua mustahil li amri kharij, iaitu perbuatan itu mustahil dilakukan menurut menurut akal mampu dilakukan, tetapi mengikut kudrah mutaklif itu ia tidak mampu dilaksanakan. Syarat yang ketiga al-iradah, iaitu kehendak, iaitu mukallaf mestilah berkehendak melakukan perbuatan itu yang kerana ia menunjukkan ketaatan mukallaf. Okey, kita lihat kepada asy-syaqqatu minal amal, iaitu kesukaran dalam melakukan amalan. Ada dua jenis. Yang pertama musyaqqatu mu'tadah, iaitu kepayahan yang pada kebiasaannya, dan kepayahan ini adalah sanggup dilakukan oleh mukallaf walaupun dalam keadaan sukar. Yang kedua musyaqqatu ghairu i'tiyadah, iaitu kepayahan yang di luar kebiasaan, dan ini akan dilaksanakan dengan bantuan kesukaran lainnya.
ada 3 sebab. Yang pertama, zuruf khassah bil mukallaf. Sebab pertama, keadaan khusus mukallaf itu. Contohnya, orang yang berpuasa pergi musafir dan ataupun puasa dalam keadaan sakit, dan ini diberi rukhsah untuk melaksanakan perbuatan yang sukar itu. Dan yang kedua, status perbuatan itu sendiri, contohnya fardu kifayah. Statusnya fardu kifayah, contohnya jihad, melakukan amal ma'ruf nahi munkar, dan ini adalah harus dilakukan oleh mukallaf. Yang ketiga, sebab yang ketiga mukallaf, iaitu dia disebabkan mukallaf itu sendiri, dan ini tidak harus dilakukan. Contohnya dalam hadis Nabi, seorang lelaki bernazar untuk berdiri di bawah matahari, tidak bercakap dan tidak duduk, yang mana ia dalam keadaan puasa, dan ini ditegah dan tidak diharuskan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Rashidah binti Muhammad, nombor matrik 051844. Saya akan menyambung dengan tajuk yang seterusnya, iaitu mahkum alaih. Mahkum alaih ini merujuk kepada mukallaf. Okey. At-takliful ma'dum, iaitu qiyam talibu fil azali mimman sayujidu mustafiyan syara'itut taklif, iaitu seruan yang Allah suruh untuk melakukan sesuatu perbuatan memenuhi syarat-syarat penugasannya. Mul mukallaf al-khatab. Al-khatab al-amalu aw dafa'a hujjah minan nas la'ala yakuna lin-nas 'ala Allah hujjata ba'da rasul. Okey, syarat-syarat taklif ialah kemampuan untuk mukallaf itu memahami pesan-pesan pembuat syariat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ahkamul insan, tahap-tahap kehidupan manusia. Okey, tahap pertama adalah janin, iaitu masih berada di dalam kandungan ibunya. Tahap yang kedua adalah kanak-kanak yang masih belum memayis. Dan tahap yang ketiga adalah kanak-kanak yang telah memayis. Dan tahap keempat ialah seseorang yang telah baligh. Awaridul ahliyah, iaitu penghalang bagi kelayakan. Penghalang bagi kelayakan ini terdiri daripada dua jenis, iaitu awaridus samawiyah dan awaridu maktasabah. Awaridus samawiyah ini bermaksud penghalang secara alami. Terdapat 8 jenis, iaitu al-janun, iaitu gila. Yang kedua an-naum, tidur. Yang ketiga adalah al-marid, sakit. Dan yang keempat al-haid wan nifas, iaitu haid dan nifas. Yang kelima adalah al-maut, iaitu kematian. Yang keenam al-ighma, iaitu pengsan. Dan yang ketujuh adalah an-nisyan, iaitu pelupa. Dan yang ke-8 adalah al-ittah, iaitu nyanyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Husna Maria Danial binti Abdullah, nombor matrik 054257. Tajuk saya ialah Iwaradu al-Maktasabah, iaitu penghalang alai yang dari segi perbuatan. Yang pertama as-sukar. As-sukar ni ialah mabuk yang kita tidak sedar diri, macam kita minum air arak. Al-hazal itu akal yang belum sempurna, akal yang belum balik, maksudnya. As-safah, kebodohan. Kebodohan ni kita bekerja untuk orang lain. Macam wang tu kita bekerja untuk orang lain. Kita tak tahu pun apa tu. Macam tu lah. As-safal ni dia senda gurau yang berlebihan. Macam budak-budak kalau dia bergurau kan lebih daripada kita kan. Sebab dia tak tahu benda tu baik ke, benda tu jahat. Al-khata' iaitu kesalahan. Kesalahan ni macam kita minum air masa puasa. Benda tu kan tak boleh. Jadi dia jadi pahala lah. Al-ikrah, paksaan. Paksaan ni dia buat kerja bukan kehendak dia, tapi kehendak orang lain. Bukan untuk dia. Benda tu menjadi penghalang kepada alai, iaitu penghalang kepada mukallaf tu. Khulasah, kesimpulan. Fi al-khatam laqad syara al-muallaf fi hadza al-kitab bi tafsil kullu naqash li hakim mahkum fi wa mahkum alaih bima fi zalika munaqashatu kullu ra'yin lizalimin. Kesimpulannya, pengarang memperincikan 3 perbahasan, iaitu hakim, mahkum fi wa mahkum alaih. Dan pengarang juga memperbahaskan
khilaf. Al-hakim fi sani'u asy-syar'iyyah wa hiya masaillah subhanahu wa ta'ala. Hakim ialah pembuat hukum, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahkum fi huwa amalu yu'adiyahu al-mu'allaf muta'allaqah bisyarah. Mahkum fi ialah perbuatan mukallaf mengikut syarak. Amma mahkum alaih fayadulu hawil marhalatu namu al-mu'allaf wa hunaka aqobat. Mahkum alaih ni dia menceritakan pasal pertumbuhan mukallaf dan pahala-pahala kepada mukallaf. Itu saja daripada saya.